Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. InsyaAllah kita sambung bacaan dan perbincangan buku yang bertajuk Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Alhamdulillah, hasil daripada rakaman kuliah kita ni, sahabat-sahabat yang adalah tengok-tengok sikit tu, paling tidak kita mendapat respon bahawa mereka semakin faham kenapakah fenomena iaitu kepercayaan kepada hal-hal khurafat, tahyul dan seumpamanya ini masih wujud, meskipun Islam pun nampak macam dah ialah majoriti orang Melayu dah Islam . Tapi dalam masa yang sama, hal-hal yang kita bincangkan ini masih wujud lagi dan kita jelaskan kenapa itu berlaku. Alhamdulillah, sebahagian daripada sahabat yang mengikuti perbincangan bacaan buku kita ni, jelaslah mereka tentang, kalau dalam hadis dipanggil sabab wurud lah, latar belakang di sebalik terjadinya, kenapakah masih lagi kekal perkara itu tu. Baik, kalau kita berhenti iaitu muka surat 55, perenggan akhir tu. Di atas sikit kita ambil, saya menyatakan di sana dua faktor yang menyebabkan biasanya masyarakat, orang awam, mereka akan pergi mencari alternatif dalam masalah berubat. Yang pertama, ada hajat. Mereka ada hajat, nak anak dapat 15A, 20A contoh. Nak projek dia lulus juta-juta kan. Jadi sebab ada hajat besar ni, maka selain daripada usaha dia masuk tender apa semua, hantar anak tuition apa semua, dia buat juga. Sembahyang hajat buat juga. Tapi yang ketiga tu alternatif. Pergi cari tok bomoh pawang duku tu, okey juga. Macam setengah orang lah, kalau dia sakit, yang kedua tu sakit lah nak berubat. Jadi ada hajat dengan nak berubat ni pula sama ada sakit tu bersifat sakit zahir, sakit yang tiba-tiba dia kena kanser ke, dia kena apa ke, na'udzubillah, ataupun bersifat kena gangguan lah daripada jin iblis ni. Maka nak berubat tadi, nak sangat berubat ataupun kena santau lah kita kata, kena sihir ya. Itu memang ada ya. Yu'allimuna an-nasa as-sihra ma unzila 'alal malakaini bila Harut wa Marut. Ayat tu memang jelas menggambarkan ilmu sihir, memang satu ilmu klasik. Ilmu yang lama yang memang diturunkan oleh Allah melalui dua malaikat, Harut dan Marut. Tapi matlamat asalnya adalah untuk dua malaikat ni ajar manusia supaya nanti manusia tahu ni adalah sihir, jangan buat. Tapi dalam belajar tu ada yang testing power. Itulah jadinya. Jadi dia guna ilmu tu untuk contohnya apa dia? Ilmu sihir mufarriqah, yakni pemisah antara suami isteri. Sihir yang paling sekali iblis sukalah. Jadi benda tu ada. Nama saja berbeza. Sampai kat dalam Melayu kita ni jadi santau. Di belah-belah mereka Afrika tu dia panggil voodoo. Cocok-cocok. Sini pun rumah Tok Bomo tu bila orang bongkar, gambar lah apa penuh. Masuk PKP tempoh hari, di Penang tak silap ada laporan. Orang lain duduk rumah belakang, tiba-tiba rumah dia tu duduk menyala api. Dia duduk rumah apartmen, tak cerdik sungguh dia ni. Kondominium, budak muda lagi, 20-an, 30-an. Jadi daripada luar rumah tu nampak rumah dia tu menyala api dari dalam rumah. Buat laporan, bomba. Mari-mari tengok, penuh dengan
Barang-barang bomo lah, barang-barang dia duduk moja ni. Rupanya dia duduk. Nah, jadi selama ni boleh sorok, tiba-tiba terbongkar. Jadi nak katanya boleh cari makan cara tu. Sebab ada demand. Bila ada demand, ada supply lah. Itu yang berlaku. Itu juga berlaku bila saya cerita tempoh hari. Seorang profesor dalam bidang antropologi. Dia buat kajian, nama Profesor Dr. Van Vroosenen daripada Belanda. Dia buat kajian yang duduk setahun di Indonesia. Dia ni juga antara orang yang terawal kaji tentang tarikat di alam Melayu ni. Kitab kuning, bagaimana tarikat daripada Kurdistan boleh sampai ke alam Melayu. Pelik dia mikir, lagu mana boleh sampai. Dia pergi ke Indonesia, jumpa kitab terjemahan Syekh Ahmad Al-Kurdi ke apa. Jadi tarikat tu hidup di Indonesia, sedangkan orang tu asal Kurdistan, belah-belah mana tu. Jadi lalu jalan mana tu? Mekah lah jawapan dia aja. Jumpa di Mekah belakang. Jadi dia kaji, dia pergi Indonesia, satu masa dia tertarik satu kawasan Setinggan. 90% dalam tu Tok Bomo belaka kerjaya. Dia duduk setahun situ. Nak faham kan? Macam mana ni satu kampung ni jadi Tok Bomo belaka ni? Rupa-rupanya, dan orang situ bukan orang asal Jakarta, tidak. Kampung ni Jakarta, dia pernah Setinggan tu di Jakarta. Jadi dia punya kaji, dia duduk situ. Dan orang yang duduk situ bukan orang Jakarta saja. Orang daripada Minang, daripada Sunda, daripada NTB, NTT, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Mari duduk situ belakang lah. Tapi yang mana duduk kampung tu jadi Tok Bomo belakang. Menarik lah. Jadi bila dia buat kajian tu, rupanya mereka ni mari memang nak bekerja lah. Asalnya memang mari nak cari kerja. Macam orang Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, mari ke Kuala Lumpur lah. Itu saja. Tapi setelah duduk di Jakarta, susah nak cari kerja ni. Peluang pekerjaan tak banyak. Jadi dalam banyak-banyak kerja sendiri yang boleh mereka reka adalah jadi Tok Bomo. Boleh cari makan. Itu je isunya. Boleh cari makan dengan cara sama ada betul dia buat bomoh guna sihir, dia ada ilmu betul, ataupun temberang. Bomoh temberang lah, kata Piramli. Itulah. Jadi satu kampung tu semua bomoh. Bomoh ekor, bomoh ni. Dia menarik. Dan bila mana bincang saja, bila dia jadi pensyarah, dia kata, dia jadi pensyarah di Yogyakarta. Dia kata bila masuk perbincangan tentang jin, tentang ilmu batin apa semua ni, anak murid ini semangat cerita. Saya punya ayah, saya punya datuk. Cerita kehebatan masing-masing ni. Kehebatan masing-masing duk bela jin iblis ni. Sebab pada mereka benda tu adalah budaya yang mau ada berapa ekor? 2 ekor. Saya ada 3. Begitu. Dia common. Kita alhamdulillah tak sampai tahap tu lah. Baik. Jadi saya meletakkan 2. Pertama ada hajat besar, hajat-hajat tertentu. Dan yang kedua nak berubat. Dan biasa nak berubat. Dan kedua-dua ini boleh menyebabkan seorang itu bila nak dapat khidmat alternatif tadi, dia akan langgar batas syarak. Nak berubat contoh ya. Ialah kena sihir tadi, kena santau tadi. Kena sihir dengan tukar sihir A. Jadi berubat ni, hospital pergi hospital pergi. Semaya hajat balik, semaya hajat apa semua buat. Alternatif ni, pakcik dia mari, tak terang kau berubat dengan si fulan. Mari pula kawan dia, katanya di belah ada yang hebat ni. Jadi, pergi belakang lah. Duit habis tak usah duk kira lah. Berpuluh, beratus ribu lah. Memang habis. Sebab apa nak sembuh sangat ni? Ini kata ujian Allah Ta'ala pada orang yang kalau kita nak sebut pun tak berani sebab kita belum diuji ni. Orang yang kena uji dengan sakit-sakit lagu ni dia tahulah berapa dahsyatnya sihir yang mereka kena. Cuma lagi kalau dia faham bahawa sihir ataupun penyakit dia kena ni, kafarahnya boleh lunturkan segala dosa dia dan akhirnya dia balik pada rahmat Allah. Kalau dia sabar atas dasar iman, dia faham ada ilmu, selesailah masalah tu. Tapi masalah tak faham. Kalau kata tak faham bahawa dia kena sabar dan sabar dia itu adalah nilainya adalah
kafarah habis dosa-dosa dia. Dan akhirnya mendapat rahmat Allah, maghfirah daripada Allah. Ni kita kata bezanya ke? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi nak berubat tadi, kena sihir dengan tukar sihir A, pergi berubat dengan tukar sihir B. Kena ilmu sihir, ilmu hitam, pergi berubat juga guna ilmu hitam. Dan biasa syaratnya, sama-sama iblis pun dia fight juga, sama-sama hebat ni. Tok Bomo A, Tok Bomo B ni. Jadi Tok Bomo B kata, nak ilmu saya jadi, syarat dia macam ni. Apa dia? Jangan semaya, jangan ni. Dia akan bagi syarat-syarat yang langgar syarak. Bahkan kalau ikut sahabat saya, yang memang perawat lah. Dia kata pernah kejadian, orang yang sakit ni diminta makan abu mayat orang bukan Islam. Buat ke tidak agak-agak tuan-tuan? Nak sembuh ni? Buat. Yang ni yang kita kata garis halus orang yang kena uji ni. Kita minta dengan Allah, ya Allah janganlah uji benda yang kami tak mampu tanggung. Ni benda ni. Takut kita tak mampu tanggung tu. Dan kita tak mampu tanggung tu nilainya adalah kita menggadaikan. Kalau dalam keadaan kita jahil, semoga Allah Ta'ala ampunkan. Takut dalam keadaan kita belajar macam ni. Allah Ta'ala uji sakit itu, rawatan alternatifnya Tok Bomo yang lagu tu, kita pun okey juga. Sudah lah tu. Na'udzubillah min zalik. Itu dia panggil dahsyat lah. Ujian gitu. Jadi bila pergi merawat tu, syaratnya macam-macam lah. Kena tu, kena ni. Dan kita khawatir, dalam duk ikut syarat Tok Bomo ni, ilmu hitam, duk bagi syarat langgar syarak ni, jangan semayang lah, jangan mandi wajib lah, macam-macam lah syarat-syarat mengarut ni. Kena makan benda-benda kotor. Dia benda bila bersabit dengan jin iblis sihir, mesti khabith. Benda yang jijik selalu. Benda yang memang jijik, kotor. Baru jadi ilmu dia tu. Nama dia ilmu hitam. Mesti benda-benda, nasi kakang untuk nasi kakang. Begitu. Benda kotor. Barulah iblis tu jadi. Jadi bila ikut ni, na'udzubillah yang kita risaukan adalah dalam duk ikut syarat-syarat tadi, na'udzubillah mati dalam keadaan duk ikut syarat-syarat yang langgar syarak tadi. Wal iyadzubillah min zalik. Kalau kata sembuhlah, takdir Allah sembuhlah kita kata. Adakah ia bukti benarnya kaedah rawatan itu? Tidak. Ia tetap satu benda yang haram, dosa besar dan wajib bertaubat. Cuma kalau umur panjang kebetulan sembuh, adalah peluang taubat lagi lepas dah belajar. Rupanya aku dulu guna sihir. Tak boleh taubat lagi. Yang kita khawatirnya tadilah, meninggal dalam keadaan proses dalam merawat itu. Jadi kita nasihat, hatta kalau rujuk Ustaz Datuk Ismail Kamuh ke apa semua dulu, dia kata, lebih baik sabar. Maksudnya, dia ada satu video dia saya tengok, dia kata, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak mati dalam keadaan sabar dan kita jaga iman, akidah kita, ataupun kita nak mati dalam keadaan kita nak berubat tak kira dah apa cara, dan akhirnya kita gadak akidah kita. Yang mana kita nak? Ni benda tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kena diri kita, tahan. Kena isteri, anak, pening kepala. Kena diri kita ni tak apalah, kita boleh sabar lagi. Setengah orang dia boleh sabar lah. Tapi kalau kena isteri ke anak dia tengok isteri dan anak dia menderita tu, dia boleh pergi buat benda-benda yang langgar syarak tadi tu. Ni kita kata, ya Allah, tolonglah. Jangan uji kami dengan ujian yang kami tak mampu nak tanggung itu. Tuan-tuan berrahim Allah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak diuji dengan kematian orang-orang tersayang pun, sedih bukan main lah. Menangis bukan main, sampai basuh janggut apa semua. Tetapi kemudian Allah Ta'ala punya cara, Allah mendatangkan kisah-kisah senior Rasulullah, Nabi Nuh AS. Hei Muhammad, kamu sedih. Kamu punya pakcik tak nak beriman dengan kamu masuk Islam. Kamu tahu tak Nuh ni, kamu punya senior ni, bukan pakcik dia. Bini yang dia tidur sepantah. Anak-anak dia, paling tidak kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu bersama kamu. Jadi benda tu memujuk hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalaulah isteri, anak-anak baginda pun
tidak bersama Rasulullah. Lepeh juga lah tuan. Boleh tahan Tapi itu yang dihadapi oleh siapa? Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ayah dia. Azar. Apa lagi? Nabi-nabi lain. Dahsyat tu. Isteri sendiri pun tak percaya. Macam mana tu? Balik rumah. Kalau kata mak ayah ni duduk rumah asing tu, tahan lagi. Ni kalau isteri tu penentang dakwah kita, balik, jumpa dengan dia. Macam mana tu? Tu ujian para Nabi dan Rasul yang menjadi motivasi pada Rasulullah, yang sepatutnya ujian-ujian mereka itu menjadi pula motivasi kepada kita pada hari ini, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi lagi. Oleh kerana terdesak dan termakan dengan bujukan iblis, laknatullah, kita sebut sini talbisul iblis lah tu. Pertimbangan waras akal dan syariat diketepikan kerana mahu mencapai dan memperolehi apa yang dikehendaki meskipun terpaksa mempertaruhkan sebuah akidah dan iman. Jadi di sini kita cuba bahaskan isu-isu berkaitan bersumberkan karya-karya yang bersifat merakam kepercayaan dan ritual, bersabit dua faktor di atas dan cuba kaitkan dengan kesemasaan. Sama ada ia masih wujud atau tidak pada zaman sekarang ini. Dan menariknya, sebahagian daripadanya dah tak wujud secara rupa yang asal, tapi dia sudah berevolusi. Nama hari ni apa dia? Astral, macam-macam lah yang motivator duk bawa tu. Kalau dulu Tok Bomo lah, jelas. Pergi rumah Tok Bomo pakai baju, tak pakai baju, dia pun kembali gantung lagu tu ya. Dulu pergi rumah Tok Bomo tu tahu dah itu Tok Bomo. Dengan tengkorak dia, dengan apa. Kita tahu dah. Ada. Hari ni pergi confused. Ni Tok Bomo kau, ulama kau, Tok Syekh mana ni? Jadi keliru kita. Sebab dia pun pandai, berevolusi. Dia tahu kalau dia masih kekalkan watak Tok Bomo klasik dulu, ramai orang takkan percaya pada dia. Jadi dia pun ubah penampilan apa semua. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam Talbisul Iblis, dalam bab talbis kepada orang awam, dia kepada semua manusia lain, kepada orang awam Islam. Dia kata sebahagian orang awam ini kalau diberikan jubah wool ni jubah yang orang sufi duk pakai dululah. Jubah kain gamis, jubah orang zuhud, dipakai kepada orang yang paling bodoh sekalipun, dia kata. Lantas mereka akan pergi puja dia, cium tangan dia apa semua. Tu saya duk fikir patutlah orang marah sangat kan Ibn Jauzi. Dia kitab dia tu kitab sufi tu, kitab tasawuf tu, Talbisul Iblis. Tapi kitab tasawuf yang mengkritik 90% tasawuf sufi zaman dia tu. Jadi ramai orang bila baca tak selesa lah. Dia rasa berat ni. Dia sebut orang awam ni cukup lah bagi saja baju, kalau hari ni pakai jubah lah. Pakai jubah, pakai selempang sikit apa semua, settle masalah. Biar kawan tu tak tahu apa pun tak apa. Baca bismillah Fatihah terbalik pun tak apa. Janji penampilan tu kena sama-sama level tu. Jadi kita baca pun sentak dah tu. Boleh. Dia punya tajam, dia punya nasihat Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam kitab dia tu. Baik. Lepas tu ada harapan nak dapat tahu dia. Payah sikit lah. Baik. Jadi dia kata di sini, isu yang paling mendasar ialah tidak memahami akan hakikat bahawa sumber segala alam, sumber kepada segala yang gaib, mesti hanya mutlak datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih sahaja. Selain daripada kedua sumber itu adalah tertolak sama sekali. Tapi kesan daripada kerancuan kita sebut dulu adalah kekeliruan lah. Dua produk yang kita bahaskan sebelum ini menyebabkan sebahagian umat Islam Melayu akses ke alam dan makhluk gaib melalui jalan selain daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada perkara tersebut sudah disentuh secara sepitah lalu dalam bab 1 dan 2 yang lalu. Selain daripada itu, kandungan media zaman moden seperti televisyen, surat khabar, tabloid, termasuk kini pada zaman dalam talian, terdapat banyak membantu penyebaran bahan-bahan khurafat dan tahyul sebegini. Dalam TikTok orang duk jual buluh perindu. Dia cari akar kayu celah mana tahu belakang rumah dia tu. Dia letak dalam botol
minyak wangi, minyak atar yang kecil tu. Dia kata ni lah daun akar buluh perindu begitulah. Dan khasiatnya adalah begini. Ya buhlah gambar ada ustaz daripada Kelantan ceramah. Ustaz Bakas Mutabsar. Nah, dia letak ceramah gitu, dia letaklah produk dia. Dia jual produk dia tu, dia ambil gambar. Jadi endorsement, nukilan ustaz tu berceramah dalam seminit itu telah mengendoskan bahawa benda tu boleh guna. Lepas tu komen bawah tu nanti, saya guna dah. Suami saya dulu selalu keluar minum kedai mamak. Hari ni alhamdulillah tak berapa nak keluar dah. Amat orang beli tuan-tuan. Maksudnya lagu mana? Percayalah benda lagu tu. Percaya. Dan macam-macam produk lagi. Produk-produk ke arah itu tu. Banyak lagi tu. Kita duk ingat makin moden makin tak ada. Rupanya makin moden makin canggih juga. Dia punya kempen. Sebab orang nak bisnes. Orang yang bisnes, contoh yang jenis cukur, pakai cicing apa semua ni. Dia duk ceritalah mata gelegar, mata cicing gelegar dia boleh ni. Gelegar apa tu? Gelegar bewok, gelegar boyo ada berlaku. Apa khasiat tu? Dia pun khasiat ni begini. Nah, saya semenjak pakai ni begini. Cakap dia tu macam jutawan tapi duk jual cicing tu. Macam orang pergi jumpa Tok Bomo, minta nombor ekor. Tok Bomo tu miskin situ. Kita kalau fikir logik, kalau dia tahu nombor ekor tu betul sungguh, dia lagi tikam dulunya. Dia kata tu pantang larang ilmu dia tak boleh tikam, dia kena orang lain. Dia ambil lah persen. Kalau dah first prize berapa sekarang? Saya tak main benda tu. 4D first prize berapa? 1 juta, 2 juta, 100,000. Katalah 100,000. Dia ambil lah 10%. Tu. Tapi tak ada. Tapi sanggup tu, gimana? Tiba-tiba jumpa di jalan mana? Jalan Paik tu. Jirat Cina belakang. Dia cari nombor ekor ni. Tok Datuk tolong. Allah Rabbi. Cahayanya. Lepas tu Tok Bomo yang dia minta tu, nak keluar kena olah dulu RM50 100. Kena cah juga. Kita ingat ke free je. Baik, saya sebut situ, saya teringatlah di usia persekolahan dulu, sekolah rendah, sekolah menengah ni, antara bahan bacaan yang kita selalu baca, kita pergi suka lah, pergi Kota Baru tu. Kan dulu banyak kedai-kedai jual surat khabar kecil-kecil begitu tu. Ada setengah tempat dia tak marah, kita baca. Ada setengah tempat dia marah. Kita duk beli komik apa semua ni. Jifak lah apa, Alam Perwira lah apa ni. Jadi variasi zaman tu zaman Mastika, minat sungguh lah zaman tu baca. Jadi bila baca kita duk ingat benda tu betul tu. Yalah umur masa tu berapa 15 dah, 12 tahun. Tidak kita orang tua baca pun percaya tu. Dalam tu macam-macam. Dan bila saya kerja di Kadang Keras, senior-senior lama ni cerita. Masa dulu Kadang Keras ni pernah terbit surat khabar ke apa? Bacaria ke apa Ada ke? Bacaria ke apa dulu? Dia cerita, kalau tak ada story nak buat ni, tak ada cerita ni, dia pergi carilah jerami-jerami, kupu-kupu bakar. Lepas tu kawan dia pun tunjuk, ambil gambar. Di sinilah ternampak lembaga itu. Nak masuk antara karuk dia. Itu antara dia punya karuknya dulu. Sebab nak jual surat khabar tu, nak ada cerita yang sensasi lah. Dia kata, dulu tak ada arah sangat, tak ada cerita, nak cari pada. Reka. Dia ambil, bakar. Di sinilah terlihat makhluk itu muncul. Bekas hitam. Ambil tunjuk. Allah Rabbi, ni permainan orang media. Tapi kesannya adalah masyarakat kita lah, muda saya ni duk baca. Percayalah. Orang duk cerita nak jumpa Nabi Khaidir lah, ada tu. Dalam Mastika tu. Hak tawah. Sampai sekarang ingatlah dia kata dia tawah-tawah. Tiba-tiba dia nak pensan, ada orang selamat. Dia kata Nabi Khaidir tu.
Dia tu dah kada amamai masa tu, dia tahu tu Nabi Khidir. Punya mengarut. Kau masuk hutan. Jadi. Tapi akhir rencana tu, wartawan dia pun hidup lagi. Dia jual buku dia jual buku second hand di Bangi sekarang. Nama apa? Baba. Bukan Rashid Baba. Apa nama dia? Adalah. Dah. Tapi di akhirnya Nabi kata, adapun apa yang diceritakan ini, kita serah kepada Allah sama ada betul ataupun tidak. Pandai dia. Dia ujung tu. Maksudnya dia tu pun tak muktamad kata benda tu sahih betul tu. Apapun yang kami rakamkan ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang kami temu ramah. Benar ataupun tidak, kita berserahlah pada Allah Ta'ala. Pandai dia. Dia beri lapah ta'liq belakang tu. Jadi nak kata dia menipu tak boleh. Dia kata saya melaporkan apa yang kami dengar. Dan kalau kawan tu tipu, tipulah kami. Tu etika kewartawanan. Baik, kemudian katanya lagi, bila diingatkan kembali, tidak dapat dinafikan kesan dan pengaruh yang dibawa oleh majalah-majalah sebegini adalah besar kepada saiki, iaitu cara berfikir, sekaligus fikiran beragama. Dia ada kaitan, tuan-tuan. Kita tak perasan dulu kita dah ingat benda-benda lagu ni, benda budaya, benda sastra, benda-benda ni saja. Tapi sebenarnya secara automatik dia melibatkan akidah. Bila ia melibatkan kepercayaan kita kepada alam dan makhluk gaib, automatically dia adalah berkaitan akidah. Ini juga kekeliruan yang berlaku di kalangan peminat falsafah. Mereka membincangkan tentang hakikat alam, hakikat manusia, hakikat makhluk menurut pandangan filsuf, ahli falsafah. Maka dia bincanglah falsafah ni kata. Tapi benda yang dia bincang tu sebenarnya benda gaib. Bagaimana alam ini bermula, bagaimana begitu, esok ada kita lepas mati berapa. Itu dah masuk daerah akidah. Tapi bila kita kata ni akidah ni tak boleh. Dia kata ni idea-idea dia pada iktibar akliyah. Dia kata benda tu hanya kita punya ialah idea-idea teori-teori saja. Tak ada isu pun. Kita pun jadi, bila tengok balik tak, sebenarnya benda tu dah langgar daerah akidah sebenarnya. Baik, saya juga yakin ramai pembaca membesar dengan majalah Persis Mastika termasuk dalam kategori seperti saya, dan mereka ini masih ramai di luar sana, maksudnya dari segi kepercayaan tadi. Mereka tidak membaca Mastika hanya sebagai hiburan dan fiksyen. Namun mereka membaca seolah-olah ia adalah kitab riwayat hadis imam-imam muktabar disindirlah ya dalam Islam. Sedangkan orientasi bahan bacaan dan media sedemikian hanyalah keuntungan semata-mata. Meskipun dalam masa yang sama utusan publication dan distributors juga menerbitkan majalah Al-Islam. Boleh sebutlah dia pun bankrupt dah. Kalau dia tak bankrupt lagi tak boleh sebut dah tu, kena sama saya. Setakat pencarian saya pula, belum ada kajian akademik dalam menilai kandungan majalah seperti Mastika dari sudut syariat, khususnya dari sudut disiplin ilmu akidah. Antara tajuk PhD yang saya duk kelintah dulu nak buat adalah nak pergi kaji majalah Mastika tu. Nak bongkar berapa banyak benda khurafat yang dia duk masuk dalam tu. Belum berjaya lah. Tak berjaya. Dan belum ada orang buat lagi. Kita ambil daripada tahun 1990 sampai tahun 2000 contoh. Baca belakang tengok. Banyak mana benda mengarut dari tu. Terlalu banyak sebenarnya. Zaman tu zaman tak ada internet. Jadi segala apa yang ada dalam tu memang kita kata menariklah untuk dibaca ya. Berbalik kepada wacana asal kita dalam melihat kesan-kesan daripada pemikiran khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu dengan realiti semasa, kita lihat analisis dan pengkategorian di bawah yang dirumuskan berdasarkan buku Mistik Alam Melayu. Ada satu buku yang meringkaskan. Bagus buku tersebut. Oleh kerana buku ini tidak mahu mengulang apa yang sudah dipadatkan oleh penulis buku tersebut, maka di sini saya akan tulis secara bentuk poin, isu-isu utama sahaja. Dalam masa yang sama, saya sangat syorkan kita semua memiliki dan membaca naskah mini yang sangat-sangat baik ini bagi memahami latar pemikiran khurafat, tahyul dan mistik yang masih tersisa dalam masyarakat Melayu buat sekian lama. Ada satu buku, dia ringkaskan. Buku tu diterbitkan oleh penerbit sekarang lah. Cuma dia tidak fokus macam kita. Sebab dia sekadar merakamkan balik. Inilah yang orang Melayu dulu buat. Dia tak bincang boleh ke tak boleh ke. Itu kekurangannya pula. Bila orang budaya dengan orang sastra kaji tentang kebudayaan Melayu kita, tradisional kita,
mereka tak tengok daripada perspektif dirasah Islamiyah. Itu isunya. Mereka just ceritalah orang Melayu dulu buat gini, orang Melayu dulu buat gini. Bayangkan tahun 2019 masih ada satu tesis dibuat di Akademi Pengajian Melayu tempat saya belajar ambil master berkaitan dengan kepercayaan masyarakat satu kampung di Kedah dalam apa dia? Dalam bagaimana mereka menjaga diri mereka daripada penyakit-penyakit kerohanian itu. Penyakit-penyakit kebatinan. Maksudnya gangguan iblis, jin apa semua ni lah. Maksudnya daripada tahun 2019, dia duduk setahun, dia collect data daripada orang kampung tu, pergi interview. Dalam kampung tu saja masih lagi ramai duk percaya kata, oh kalau tak nak bagi kena macam ni, buat amalan-amalan macam ni. Tu 2019 tuan-tuan. Nah, maksudnya apa dia? Tapi dalam tesis tu dia tak bincanglah benda ni dari sudut Islam boleh tak boleh apa semua, sebab itu bukan fokus dia. Dia just nak nukil inilah amalan dan kepercayaan masyarakat tempatan itu, kampung tu, bila melibatkan penyakit-penyakit gaib. Penyakit gaib ni gangguan jin iblis lah. Gitu. Tapi mereka tak cukup dah, mereka masukkan juga tulah lah, apalah, begitu begini. Jadi cara mereka lagu mana? Dia ceritalah. Campur aduk lah. Ayat kursi baca. Tapi selepas ayat kursi tu macam-macam lah. Gitu begini. Itu yang kita kata bercampur aduk tadi. Itu tahun 2019. Ni baru 2023. Tak jauh tu. Apatah lagi di kampung-kampung di luar bandar sana lah. Masih ramai lagi begitu. Baik, khurafat, tahayul dan mistik dalam perubatan Melayu. Ada satu genre, ada satu bidang kajian. Golongan pengkaji manuskrip Melayu lama ni mereka cuba angkat balik manuskrip Melayu yang ada unsur perubatan, petua-petua dan seumpamanya. Yang mana dari satu perspektif manuskrip ini sangat berharga, dan kalau orang sains boleh dapat, orang yang memang dalam bidang herba ke, orang dalam bidang sains biologi ke apa semua, sebenarnya mereka boleh lanjutkan kajian itu dengan lebih jauh lagi. Dan itulah yang dibuat oleh Mak Saleh. Dia mari negara kita, dia ambil buah mengkudu. Dia balik, dia buat kajian gerumak. Dia pun buatlah produk kesihatan, tukar nama sikit. Jus noni. Kita pun belilah RM200. Padahal mengkudu belakang rumah ya. Ini yang kita kata kita tertinggal dengan barat hari ni. Sebab tu saya kata, apa yang tok nenek moyang kita tinggal, bukan semua tak betul, tuan-tuan. Itu bila ustaz-ustaz setengah hari kata, masalahnya cara bercakap tu, benda yang warisan tok nenek moyang ni, khurafat tahayul, belako-lako. Atau kita tak setuju. Sebahagian besar adalah sangat saintifik, local wisdom, dan ia bersifat dengan alam, khazanah alam yang luar biasa, dan banyak lagi kelebihan. Tapi kita kena lanjutkan kajian itu dari sudut saintifik lah. Macam misai kucing lah, apa, macam-macam lah herba kita ni. Mana nak ada tempat dia. Nah, dia ada pernah dua orang Mak Saleh mari kononnya hiking, masuklah hutan kita. Bila dia nak keluar tu kena tangkap. Rupanya dalam beg dia tu penuh dengan spesimen, sampel yang dia ambil. Apa nama? Herba-herba ni masuk dalam beg nak balik kaji ni. Rupanya dua orang tu saintis. Dia tak boleh, memang ada undang-undang kita, tak boleh ambil kalau untuk tujuan tu. Untuk nak makan semasa tu boleh lah. Ni memang nak ambil. Tu. Kita terlambat bab tu. Duk balik, duk bincang, apa dia? Duk bincang benda-benda tak selesai lagi lah. Sepatutnya yang tu di free focus tu. Para saintis mengkaji benda-benda lagu tu. Baik. Tapi lah masa sama kita juga sebut, dalam kitab-kitab tersebut, kitab-kitab perubatan ni, ada benda-benda yang karu. Contoh, satu manuskrip perubatan Melayu yang telah ditransliterasi, telah dikaji oleh A. Samad Ahmad, DBP terbit. Mukaddimah pada cerita tu, adapun untuk menjadikan perubatan ini mujarab, maka perlulah dipanggil akan rijal itu rijalul ghaib. Pada cerita. Panggil rijalul ghaib dah. Itu jadi masalah kita kata bercampur aduk tu dulu.
Tetapi kemudian petua dia tu, okey, kalau sakit angin perut, ambillah halia 2 biji, tumbuk-tumbuk. Okey je tu. Dan itu patut dilanjutkan kajian tu. Betul kalau aku, kenapa 2 biji, kenapa tidak 3? Itu ramuan dia, kenapa halia? Maksudnya orang tua dulu tu dia hidup dalam keadaan ilmu itu. Kambing kemur perut. Kambing lah. Dia ambil apa? Daun mengkudu. Pergi tepek di perut lah, bagi kambing tu makan. Terus sekejap kambing tu pun sedawa. Bau. Maksudnya, itu kehebatan orang tua tu. Tak mengaji sekolah tu. Tapi sebab dia bersama dengan alam tu lama. Itu ilmu tu. Ilmu. Sumber ilmu adalah panca indera. Ilmu pada pengalaman kita. Epistemologi, the theory of the knowledge. Dan ilmu kalam, Asy'ariyah. 3. Pertama, khabar sadiq. Yang kedua, apa dia? Khabar sadiq. Yang kedua, panca indera tadi. Dan yang ketiga, khabar sadiq. Akal. Akal pertama. Khabar sadiq. Dan juga pengalaman ataupun panca indera. Ilham dalam Asy'ariyah tak masuk. Ilham, zauqi, irfani, ladunni tak masuk. Tak boleh rujuk kitab-kitab akidah Asy'ariyah. Nah, ilmu kalam tak ada. Dia 3. Yang mari yang ketiga ilham, duk saja boleh tiba-tiba, tu cerita lain. Tu sufi yang datang kemudian, ya. Baik, sikit lagi kita masuk dalam perubatan Melayu ni. Memang sekarang ada usaha golongan pengkaji daripada universiti yang bidang sains duduk kelebek balik ni manuskrip Melayu. Tapi golongan sastra dia pandai main bahasa saja. Dia duk kaji bahasa apa semua. Khazanah dalam tu betul-betul dia tak. Tetapi yang golongan sastra ni bila kaji manuskrip ni, dia tak erti beza. Ni ngaruk ni langgar syariat. Ada. Dia kira okey belaka. Golongan saintis pula mari nak tengok nak kaji tu, dia tak cara dah yang sahih tak sahih betul ke tidak ni. Jadi ni yang kita kata sayangnya khazanah manuskrip Melayu kita ini belum lagi diteroka betul-betul. Sedangkan di belah barat, bila ada khazanah begitulah mereka betul-betul mulim sungguh, kaji sungguh. Mereka akan uli sungguhlah supaya daripada tinggalan itu dapat pelbagai manfaat itu. Dan frame ni belah ni ya. Tu depan tu. Getah. Tu frame. Dia ada penerbitan, dia ada tim pengkaji yang memang duduk buat kajian ini. Dia upahlah pengkaji-pengkaji buat, ada dana dia, terbit buku. Dan antara buku yang dia terbit apa dia? Manuskrip Seksologi Melayu. Jangan main. Ada manuskrip Melayu dulu, dia cerita pasal kehidupan seksual yang sihat. Dan bukan benda yang macam kitab apa nama yang kena haram tu. Permata yang hilang apa semua, bukan. Ni betul-betul dia kata, siapa nak sihat lagu ni, makanlah contohnya lada hitam 10 biji tumbuk-tumbuk. Dia bagi petua-petua lagu tu. Yang ni tak ada masalah. Yang jadi masalahnya, kalau nak begini, panggillah syaitan iblis 3-4 ekor. Itu jadi masalah. Bercampur aduk situ tu. Baik. Sebelum Islam datang ke alam Melayu lagi, orang Melayu sudah punya kearifan tersendiri. Kebijaksanaan, keilmuan dia, tradisi dia. Dalam hal perubatan, iaitu perubatan herba dan kepandaian melibatkan urat sendi, fisioterapi yang dikenali sebagai muruk. Keduanya diperakukan secara saintifik kini. Asasnya perubatan herba dan muruk adalah harus. Cuma berdasarkan sebahagian besar daripada manuskrip perubatan Melayu, berlaku percampuran dalam isu perubatan herba dan menguruk seperti jampi serapah, memuja dan memanggil roh tertentu, menggunakan jin sebagai khadam serta berubat untuk berubat dan seumpamanya. Yang ni jadi masalah. Bercampur aduk ni jadi masalah. Nak menguruk lah. Ni tidak nak menguruk, kena malam Jumaat, kena bawa 75 sen. 75 sen tu pula mesti duit lama, duit baru 5 sen baru tak nak 5 sen yang lama. Mana nak cari kawan ni? Dah pelbagai lagi. Supaya nanti mujarab katanya, begitu. Lepas tu bila sampai tu kena duduk atas kain kuning. Kemudian bukuh lah kain kuning dulu. Macam-macam lah. Kita tengok kelakar lah tuan-tuan. Tapi dia percaya tu. Dia percaya. Isteri saya pernah lah balik menguruk lepas beranak. Menguruk lah.
Kita dah nguruk orang gila tak? Dia kata kena 7 hari. Hari ke-7 tu dia panggil pelepah. Pelepah. Pelepah tu kena duduk atas kain kuning, kena buku, kena mandi atas tu, macam-macam lah. Ada lah ritual-ritual. Lepas tu isteri saya kata, tak nak dah. Nampak pelik ni. Nampak pelik dah. Dah. Dia kata tak nak dah macam tu. Pergi buat dengan lain lah. Tu. By Sir Frank Elterston Swettenham, antara salah seorang pengkaji dan juga orientalis dan juga pegawai British yang mari dan banyak menulis pasal Melayu ni. Dalam buku dia, Malay Sketches, menyebutkan perihal orang Melayu sama ada dalam kalangan bangsawan maupun orang kebanyakan. Apabila mereka sakit pada peringkat awal, mereka akan pergi kepada bomoh pawan dukun poyang dan seumpamanya terlebih dahulu. Ni dulu punya tradisi. Bila sakit apa semua, gering, raja ke, orang awam ke, bangsawan ke, mereka akan pergi pada tok bomoh pawan dukun dulu. Sebab doktor tak ada lagi zaman ni. Doktor perubatan ni tak ada lagi. Tabib Cina pun tak ada ramai lagi. Jadi harapan mereka bila berlaku sakit ni tak ada orang lain lah. Hierarki tertinggi di kampung tu selain ketua kampung adalah tok bomoh, tok dukun kampung tu. Yang dikatakan ada kuasa gaib lah, kuasa mistik, kuasa lebih. Jadi mereka akan pergi minta tolong lah. Jadi tok bomoh pawan dukun tu mari duk bomoh. Zaman Islam hari pun masih lagi pengaruh bomoh tu kuat. Walaupun tok lebah tu ada dah. Sebab tok lebah pun duk guna kawan tu juga. Elip capur. Cumanya bila sakit gering tu nak mati tu, sakit dah teruk, pergi panggil. Panggil tu bomoh dulu, berubat jampi serapah. Tak ada harapan. Bila tak ada harapan tu, barulah panggil siapa? Panggil tok lebah, baca Yasin. Dia panggil juga lah. Nak dekat mati, ngak tak ada buat apa dah, ada panggil. Baca Yasin. Itu situasinya. Baik, apabila sakit tersebut memang kita nak dan tidak ada harapan tak kala tersedia nazak dan menghadapi kematian, barulah mereka akan panggil imam bila siap, orang surau masjid, orang pondok untuk baca Yasin. Ini istimewanya orang Melayu dan rasanya ada lagi yang seperti ini sekarang. Ada lagi ke tidak? Ada ya, tuan-tuan. Isteri saya ni lama duduk ICU. Staff nurse sebelum dia nak sister, dia duduk ICU. Masa duduk ICU ni, orang sakit ni macam-macam lah. Orang Tan Sri lah, datuk lah, orang kaya lah, orang miskin lah. Pendatang, orang hijau kontrak Indonesia lah, apa semua masuk belakang di PPUM tu. Jadi sebahagiannya bila di scan apa semua, dalam badan ada barang ditanam. Apa nama? Tangkal. Dia panggil apa? Susuk. Ada. Satu. Kemudian yang melawak ni. Keluarga-keluarga. Kadang-kadang keluarga orang ni ya, profesor-profesor, datuk-datuk Tan Sri. Mari melawak tu, bawa kain kuning, kain hitam, selit bawah batang. Selit itu. Bila nurse tu ni, terkejutlah tengok. Ada barang. Mana datang tu? Dia pergi jumpa lah. Sifu mana tak tahu dia ambil. Dia ambil apa? Tangkal tu daripada sifu mana tak tahu tu. Gitu. Tapi nak kata ada lagi kepercayaan itu. Yang saya masukkan situasi yang lama itu. Baik. Antara buku-buku yang boleh dirujuk membincangkan hal ini antaranya, kalau tengok di situ ada beberapa buku lah saya rujuk cari tu. Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu karya Nur Nizam dengan Deni. Ni satu tesis PhD sebenarnya. Kitab Panduan Melayu Ar-Rahmah fi Tib wal Hikmah karya Abbas Kutangkarang. Ni kitab-kitab yang bagus sebenarnya. Banyak benda bagus dalam ni. Cuma bercampur aduk tu sikit. Itu saja. Kitab Perubatan Melayu, Rumah Ubat di Pulau Penyengat, karya Raja Haji Ahmad bin Raja Hasan Al-Haj. Ni Pulau Penyengat ni belah mana ni? Dekat Riau sana tak? Dekat Kepulauan Riau tu, atas pada Johor tu. Kemudian ada kitab Tip Ilmu Perubatan Melayu, karya Harun Makpiah. Dr. Harun Makpiah ni memang dia kepakaran dia dalam manuskrip Tip Melayu. Dan dia mati dalam keadaan masih lagi duduk mengkaji, buat kajian lagu ni. Accident. Baru ya 2-3 tahun sudah. Ada lagi kitab tip manuskrip MSS tu manuskrip ringkasan dia 1292 PNM Pustaka Negara Malaysia, edisi dan syutingan teks oleh Harun Makpiah dan Nik Musaadah Mustafa. Kitab tip manuskrip, kitab tip manuskrip. Bila sebut kata kitab tip,
Bermaksud zaman ni pengaruh Arab Islam dah kuat dah. Sebab tu tib tu. Tib kan bahasa Arab, tabib, tib. Dan banyak lagi lah situ kalau boleh aja. Dan ada juga di situ ada Magic and Divination in Malay Illustrated Manuscript karya Faruk Yahya. Dr. Faruk Yahya ni orang Kelantan yang duduk di UK sekarang sebagai kurator di Museum School of Oriental African Studies. Dia bukan pensyarah. PhD dia kaji pasal lukisan-lukisan dalam manuskrip perubatan Melayu. Dan lukisan-lukisan itu adalah lukisan jin, naga, apa semua ni lah. Ada setengah lukisan tu gambar jembalang. Dan dalam kajian dia jumpa di Kelantan satu manuskrip santau. Disimpan oleh seorang lebay ataupun seorang bilal masjid. Maka timbullah isu kenapa Tok Bilal ni simpan manuskrip santau itu. Nah, pandangan pertama kata, dia pun duk beramal juga. Pandangan kedua kata, tak, dia tak beramal. Cuma dia rampah daripada orang kampung, dia simpan. Soalannya kenapa dia simpan? Patutnya dia ambil dan dia hapuskan. Bakar. Dan seumpamanya. Last sekali Dr. Faruk kata, itu bukan bidang kajian saya tak tahu. Tapi sumber ini memang kita ambil daripada simpanan dia. Nah, adalah siang manuskrip. Gambar jembalan cantik juga tuan-tuan tengok. Bismillah, gambar surah apa? Surah ayat kursi jadi naga. Kan lambang bendera Kelantan dulu. Gambar singa tu. Harimau apa? Rupanya sama dengan Syiah punya pula. Kejut kita ai. Sama. Ada itu menarik Ada di sana Malay Poison and Charm Cure. Ada seorang doktor pakar yang duduk di Kelantan tahun 1900 lebih. Sahabat saya dah terjemuh dan dalam proses nak terbit. Dan banyak lagi lah. Tapi nak katanya, kita kena faham bahawa khazanah yang ditinggalkan oleh tok nenek moyang kita dalam masalah perubatan tempatan ni cukup mewah dan banyak dan perlu dikaji dari sudut yang betul, iaitu dari sudut saintifik, dari sudut sains perubatan, dari sudut biologinya apa semua begini. Banyak manfaat. Tetapi mereka juga perlu, para pengkaji ni perlu jelaskan yang mana cerita panggil rijalul ghaib, panggil setan iblis apa semua ni, itu kena hilangkan. Tapi setengah orang kita, tak boleh lah kita kata begitu, dia tak setuju. Dia kata, awak ni memang nak cari, nak cerita benda buruk je pasal orang Melayu ni. Kita kata, yang buruk tu buruk lah, yang molek tu molek lah. Kita diajarkan untuk objektif, adil lah. Dan yang buruk ni tak banyak pun, dalam 10-20% saja. Yang banyaknya adalah yang baik. Nah, tetaplah mereka rasa tak wajarlah diburuk-burukkan begitu. Kita kata tak betul lah. Kena buat inner criticism dia panggil. Kalau tidak, jadi apa yang mengarut tadi tu lah. Jadi tak sedar diri. Habis. Sampai sudah jadi, tak nampak jalan untuk kembali dah. Dah banyak lagi di sini InsyaAllah pada sesi seterusnya kita akan baca lagi khurafat, tahyul dan mistik dan ritual mistik kebudayaan. Ini sebagaimana yang kita tahu ada apa dia? Apa dia? Wayang kulit, makyum, menara, apa lagi? Kuda kepang, dan pelbagai lagi lah yang campur aduk tadi tu. Dan seumpamanya. Baik, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.